Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin. Yang dihormati Kursi Masjid Al-Imam Bilal, seluruh pendiri masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar semua. Alhamdulillah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala karena diberi peluang untuk kita bersama-sama dalam siri kuliah. Alhamdulillah, samping kita nak tunggu Isyak, kita mendengar kuliah, mengutip pahala, kita boleh iktikaf dengan niat iktikaf kita di atas dalam masjid. Semoga duduk kita, anggukan kita, kelipat mata kita saat ini, ketika ini Allah Ta'ala juga sebagai pahala dan amalan yang menjadi bekalan kita bawa ke hari akhirat nanti, insyaAllah. Beberapa minggu lepas ada isu berkaitan dengan logo halal. Ada cadangan katanya nak buat logo halal ikut color. Islamnya orang Islam, produk Melayu Islam hijau. Produk campuran, bukan produk campuran. Kalau owner dia tahu syarikat itu adalah gabungan di antara partnernya orang Islam dengan bukan Islam, warna merah mungkin Islam. Tak adalah. Satu lagi satu yang bukan Islam ada color dia. Dia jadi color, ikutlah kalau apa jadi color. Dan sebelum tu lagi, beberapa bulan tu dicadangkan juga adalah supaya logo halal ni, yang sekarang ni, yang halal tu, halal al-Islam tu untuk produk yang dikeluarkan oleh orang Islam sahaja. Jadi yang bukan Islam guna pakai tulisan Rumi. Ini isu antara Jawi dan Rumi tu lah. Jadi ramai yang setuju sebenarnya tukar color dan sebagainya, tukar color ni ramai yang setuju. Dan pandangan daripada pemimpin masyarakat, orang ramai dan sebagainya dan sebagainya sudah diambil. Ramai kata boleh, tak ada masalah. Cuma bila ditanya pada mereka yang berada dalam industri halal, disebut dalam industri halal, termasuk orang yang yakin, yang terlibat dengan pengauditan halal, yang mengeluarkan persijilan, sijil halal,
Dia nak sah dia ni layak dapat pahala ni. Dia bincang dan sebagainya. Salah seorang dia memberi pandangan bahasanya boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan melibatkan prosedur yang panjang juga. Sebab benda tu walaupun apa, dia duduk dalam buku yang kita sebut sebagai standard. Mana buku standard ni? Malaysian Standard yang keluarkan, yang ada akta-akta syarikat, dia seangkatan dengan benda-benda dia. Jadi dia nak buat panjang. Cuma kita kena ingat, bila mana Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, Allah Ta'ala sebut wahai manusia, makanlah kamu ada yang paling benda yang baik, lagi halal, ada benda halal lagi baik, halalan thayyibah. Allah Ta'ala sebut halalan thayyibah. Tapi ayat yang awal tu Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Allah Ta'ala tak sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Sebut wahai orang beriman, biasanya kita akan kata itu untuk orang Islam. Kata Allah Ta'ala wahai manusia, maknanya keseluruhan manusia ni, baik di Islam, baik Kristian, baik Yahudi, apa-apa agama, macam tak ada agama, dia Melayu ke Cina ke India ke Kadazan dan sebagainya, dia kena makan benda yang halal lagi baik. Halal dulu Allah Ta'ala makanlah. Cuma arahan Allah Ta'ala ni, dia makan, maksudnya makan ketika terbeli lah. Maksudnya cari yang halal, kalau boleh halal dan baik. Bila mana sebut ini, jadi yang logah halal tadi tu, dia berkait apa? Maksudnya perlu kalau logah halal tu diasingkan supaya orang cakap ni produk siapa, ni produk siapa. Jadi salah seorang pakar dia beri pandangan, kalau boleh tak perlu lah. Kita nak logah halal ni, semua orang faham bila logah halal ni dia ni halal, tak kisah siapa yang buat. Ini salah satu pandangan lah. Kalau kita berpegang pada apa yang dikata ekonomi orang Melayu dan sebagainya, perlulah kita kena ingat yang kita nak majukan adalah ekonomi. Kita majukan dari sudut ekonomi orang Melayu. Kita bersaing dengan sihat sebagainya, supaya tidak timbul isu perkauman, tidak timbul racing dan sebagainya. Ini produk orang Melayu tak boleh beli, sedangkan produk dia lagi okey, boleh jadi. Sebab apa? Proses nak dapat sijil halal tu, bukan nak kata mudah dan payah, tapi proses dia tu sangat-sangat cermat. Memang betul ada isu yang bila mana dah dapat lagu halal, dah sah dah lagu halal, tapi dia ada isu sikit. Ada di sekitar ni ada satu hotel, dia dapat halal tapi cuma dapur dia tu ada isu sebenarnya. Jadi dia hold dulu, dia hold macam kena gantung sekejap. Tapi bila dia dah elokkan balik, benda tu masih lagi jalan. Selagi mana tidak memenuhi kriteria yakin tu, standard ataupun standard, kita kata standard halal, menu halal dari itu, takkan dapat lagu halal. Maknanya yang dapat lagu halal tu adalah betul-betul menjaga thayyibah dia. Dari sudut orang yang nak buat tu, dia pakai PPE, bagi contoh, kita pakai apron dekat rumah, tak nak bagi baju kita kotor sebab kecikan minyak ke minyak secil dia. Tapi kalau ikut yakin tu, kita pakai apron, tak nak bagi peluh kita ni, contoh peluh kita ataupun kotoran yang ada pada kita terkena pada makanan. Kita pakai mask supaya tidak terkena, supaya tidak terjangkit kita ni kepada orang lain. Bukan salah satunya orang lain juga, cuma dari sudut penyediaan makanan punya. Jadi thayyibah tu dia betul jaga. Start daripada beli barang, kereta yang dia naik, lori yang dia naik, dia jaga sampai proses kemudian hantar barang tu, itu dijaga. Dia sedia sampai A sampai Z. Maknanya kita makan tu betul-betul thayyibah. Soal kita basuh tangan, tak basuh tangan tu cerita lain. Dan ini salah satu isu yang bermain di kalangan peniaga-peniaga lah, tentang lagu halal dan sebagainya.
Dan seminggu di dua juga berlaku apa kita kata kluster Siva-Gangga tu. Padahal Siva-Gangga di India tu dia adalah satu tempat yang kes apa dia COVID-19 ni tak kecil saja. Kecil saja yang berlaku, tak ramai yang kena. Tapi sebab lama. Dan waktu ni kalau ada kontak kita pergi ke Papas ke lalu sini ke kedai, wajib dah sekarang ni, waktu sekarang wajib, hukum dia wajib dah. Tak kata sunat, tak kata harus, tak kata haram, tak kata ikut aku nak pergi. Dia wajib kat atas kita untuk pergi cek. Hukum dia dah wajib. Sebab apa? Dia boleh mudaratkan kita dan juga yang penting adalah mudaratkan orang lain. Kita nak start. Di Australia, ada seorang satu kampung. Seorang satu kampung. Sama kat sini. Seorang satu kampung yang bukan satu kampung. Pada negeri tulis pimpinan sekarang hebat di Islam. Mak sebelum raya itu seorang kena dia pergi ke Lexis. 2 minggu lepas tak silap. Minggu lepas atau 2 minggu lepas Lexis tu kereta jam sampai keluar. Mungkin dia buat saringan di dalam. Orang masuk tak boleh. Dia cek begitu. Budak tu naik bas, makan pizza, air belaya, makan pizza, pergi supermarket dan sebagainya. Kita tak salahkan dia. Nak kata kita ni kena ambil waktu. Jadi wajib kepada hari kita. Kita sedang berperang dah. Jadi tajuk hari ni masuk peperangan yang pertama Nabi SAW. Habis dah biarkan Madinah, Nabi buat negara. Dalam tekanan yang diberikan oleh Allah Mekah, Nabi buat negara di Madinah. Lalu permulaan peperangan, perang pertama. Padahal banyak perang, 2-3 perang sebelum Ghazwah Badar ataupun Badar Kubra ataupun peperangan Badar. Ghazwah makna dia perang. Dia ada satu lagi, Ma'rikah. Ma'rikah makna perang. Apa beza di antara Ghazwah dan Ma'rikah? Ghazwah ini peperangan yang Nabi sertai. Peperangan yang Nabi sertai. Ma'rikah ni peperangan yang Nabi tak sertai. Pada zaman Nabi itulah. Ada ke? Ada. Banyak perang yang Nabi tidak sertai. Perang kecil, perang besar, ada yang Nabi tidak sertai. Kebanyakan yang Nabi sertai adalah perang yang besar. Ada perang yang nak pergi perang tak jadi perang. Ada perang yang bagi contoh lepas perang Uhud, saya lupa satu perang. Bila mana dikatakan orang Islam perang Uhud kalah. Nanti kita jumpa. Dia kalah. Lalu dia balik. Petang balik. Petang balik. Pagi balik. Petang balik, esok luka tak kering. Nabi arahkan untuk pergi lagi ke perang, menyerang kafir Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan. Tak kering lagi lupa, ada berjalan tu hejok pergi perang. Kenapa? Arahan Nabi adalah arahan daripada Allah Ta'ala. Kita kan orang balik perang ni luka, katalah kita demam ni nak tidur tak lena dah. Tengok perang lagi, duk teringat perang lagi, duk teringat sakit lagi, sakit belakang. Kita sakit belakang sikit pun dah, tak boleh nak tidur lah. Ni apa tak lagi perang, lupa sana sini. Balik. Esok pagi tu Nabi panggil sekali lagi untuk pergi perang. Pergilah kejar tentera Abu Sufyan yang katanya menang. Ni nak kata ni, kita katanya kalah, dia katanya menang. Bila esok kita kalah hari ni, esok kita pergi serang, dia lari sampai ke Mekah. Dia lari. Tentera Islam diketuai Nabi SAW pergi kejar Abu Sufyan ni. Pergi kejar Abu Sufyan ni, yang dia ni. Bila dia tahu tentera Muhammad nak serang dia balik ke Mekah. Kata menang. Semalam menang.
kenapa hari dia nak lari? Kenapa? Sebab tu kita sebut tadi, Uhud dikatakan kita bagi Islam ni kalah, kita Islam kalah, dikatakan. Itulah kali Qurannya begitulah kalah. Tapi mental kita tetap menang. Fizikal je kita kalah, tubuh badan je kita kalah. Iman kita pada Allah Ta'ala, iman kita pada Rasul waktu itu, orang Islam waktu itu tak kalah. Tak kalah. Cuma dia ada cerita sikit sebelum tu supaya kita ni faham apa yang terjadi ketika perang Uhud. Nanti kita jumpa. Ini perang Badar. Tahun kedua Hijrah ada perang yang pertama disebut Abwa atau Waddan, termasuk dua lembah. Wadi, satu lembah dipanggil Wadi, Waddan ni dua lembah. Nama perang. Yang kedua Buas, Usairah, Safwan atau Badar yang pertama. Kemudian yang kelima baru Badar Kubra. Banyak perang-perang sebelum tu. Cuma nak cerita Badar Kubra ni antara perang yang besar. Bukan peperangan pertama, tapi peperangan besar yang pertama. Maksudnya, ya, mereka telah bersedia untuk berperang. Kemudian lepas tu Bani Sulaim, Bani Qainuqa, Suwaid, Zu'amar, Bahram. Yang ke sebelah baru Uhud. Kalau ikut perang-perang, yang ke sebelah baru Uhud. Hamra al-Asad, yang kita sebut tadi, yang Nabi pergi serang balik lepas perang Uhud tu, nama dia Hamra al-Asad. Kenapa Hamra al-Asad? Nama tempat. Nama tempat tu, tempat dia nak pergi serang tu, orang Abu Sufyan dah sempat lagi. Mereka sempat lagi. Kemudian tahun keempat Hijrah, Bani Nadir, Badar Mau'in atau perang Badar akhir. Ada lagi. Kenapa disebut perang Badar? Sebab dia berlaku di tempat yang bernama Badar. Macam banjir lah di lepas belah. Orang panggil banjir Kelantan. Padahal bukan seluruh Kelantan. Banjir Kelantan. Orang luar Kelantan. Kalau orang Kelantan sebut banjir apa? Banjir Mani Urai. Sebab sebenar nama tempat. Ataupun tak ingat tahun. Tak ingat tahun. Tahun berapa hari dulu tahu? Tahun banjir di Kelantan tu. Orang ingat. Orang tak ingat dah tarikhnya, cuma orang akan ingat. Orang yang ingat. Dia tu. Aku ingat. Aku pergi sekali katalah. Aku pergi sekali bagi sumbangan. Kemudian Daumatul Jandan, Bani Mustalik, Azab, perang Azab atau perang yang Glamour, Bani Quraizah, Bani Lihyan, Hudaybiyah, Wabah, Khaybar, Zatul Riqa', Umratul Qada. Tahun 8. Mana 8 tahun dah Nabi duduk di Madinah tu, berlaku lagi perang Fathu Makkah. Ujung ni Fathu Makkah. Nabi balik ke Makkah. Dia tak perang dengan orang lain, Nabi SAW ni. Dia perang dengan puak dia sendiri juga. Kenapa? Yang menentang dia adalah puak dia. Orang sekarang nak serbat Islam, katalah ulama Melayu, pendakwah Melayu nak serbat Islam, siapa yang menentang dia? Orang Melayu. Banyak bergaduh dengan dia, orang sekat dia adalah Melayu. Dulu kau, sekarang puak dia ni. Di Indonesia sebagai mana? Buya Hamka. Siapa itu kerajaan dia tu? Di kalangan orang Indonesia tu. Tak maknanya setempat gitu. Tak ada lah kata ulama Malaysia berdakwah di Indonesia mari berlawan. Sebab apa? Dia mengenali tempat dia. Dia tahu. Dan dia berlawan dan sebagainya mengikut interest tempat masing-masing. Ni hendak tempat masing-masing. Orang ni tak boleh kena dengan jiwa kita ni. Maka kita pakat lawan. Sebab tu Nabi berperang dengan orang Arab. Kenapa Islam diturunkan
di Arab dan Nabi di kalangan orang Arab. Dan Nabi memecah belah, bukan memecah belah kan, maksud memecahkan tradisi orang Arab, iaitu apa dia? Menyembah berhala. Bukan menyembah, maaf tadi salah sebut, memecah belah dia. Itu klaim daripada orang Quraisy. Waktu dia kata Nabi Muhammad ni mari memecah belahkan kita. Nabi memecahkan tradisi orang Arab waktu itu yang menyembah berhala. Jadi yang melawan dia bukan daripada paling dekat dengan dia lepas daripada Laut Merah itu adalah Habsyah. Geng-geng Abraham. Dulu mari dah waktu tahun gajah Nabi lahir tu, sebelum bulan Nabi lahir mari. Dr. Abraham tu pun sebab nak hancurkan Kaabah. Bukan nak hancurkan dakwah apa sebagainya, tak ada. Nak hancurkan Kaabah. Jadi orang Habsyah tu, di seberang Laut Merah tu, cucu cicit Abraham tadi, dia tak lawan Nabi. Contohnya apa? Bila mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat ni supaya pergi hijrah, mendapatkan suaka politik sebelum hijrah yang di mana kan sebelum ni hijrah ke Habsyah. Raja Habsyah yang sebelum itu Kristian melindungi mereka. Tak menentang. Hak menentang siapa? Dalam kampung sendiri. Hak menentang siapa? Anak beranak sendiri. Hak menentang siapa? Kaum kerabat sendiri. Sanak saudara dan sebagainya. Kemudian lepas Fathu Mekah ada lagi perang Hunain, Taif, kemudian 9 Hijrah, Tabuk. Habis dah tu. Habis. Kemudian perang yang berlaku dalam bulan Ramadan, iaitu Badar Kubra 17 Ramadan. Fathu Mekah berlaku pada 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Kalau nak sambung 17 Ramadan tu, kita sambung apa dia? Nuzul Quran. Dan juga lepas ni kalau nak buat ceramah Nuzul Quran, minta dia sentuh Badar Kubra sekali, peperangan Badar. Kenapa? 17 Ramadan. Kalau ikut tarikh lah, 17 Ramadan. Dan juga bila 20 Ramadan adalah Fathu Mekah. Kalau jenis kita ni nak ra'i lah, jenis ra'i apa perayaan ataupun hari kebesaran. Ni antara perang-perang kita menang ni boleh ra'i lah. Kenapa dia memperingati? Kita belajar sirah ni, kita memperingati dan ada pengajaran dan ibrah yang kita kena ambil daripada apa yang berlaku ketika zaman Nabi SAW. Jadi 20 Ramadan banyaklah kalau nak buat kuliah-kuliah ketika Ramadan dan sebagainya. Selain daripada Nuzul Quran, Badar Kubra dan juga boleh tambah Fathu Mekah, pembuka Mekah. Baca di pembuka Mekah ni rasa nak mengalir air mata, balik kampung. Kena dah 20 Ramadan ke 10 hari lagi nak kaya. Kita balik kampung. Nabi SAW balik kampung. Orang kalau boleh buka baju sahabat-sahabat, tengok jalan badan dia. Kenapa memperjuangkan Islam? Tak terfikir betapa hebat rancangan Allah Ta'ala, betapa hebatnya Rasul SAW bawa mereka ke tempat lain untuk lari, bukan untuk lari, untuk mencari satu strategi. Rupanya nak balik kampung. Kita baca, nak ngalir mata. Kena halau, kena tekan. Orang tuduh pelarian dan sebagainya. Ya, pergi hijrah. Sebab apa? Mencari kekuatan. Lalu balik semula ke kampung dalam keadaan tak perang. Fathu Mekah dinamakan perang. Sebab apa? Standby nak perang. Tapi Fathu Mekah tidak perang. Kenapa? Waktu itu orang Quraisy sudah takut pada. Dan waktu itu juga Abu Sufyan memeluk Islam. Dan selepas itu juga ayah kepada Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Allah, berbondong-bondong bila Islam menang ni, ramai orang mari. Tak. Lepas tu kita nak Islam menang di bumi kita, insya-Allah.
sebagai mukadimah tadi, permulaan peperangan Ghazwah pertama yang dihadiri Rasulullah SAW. Seperti yang kami katakan dahulu bahawa mengikut apa yang boleh difahamkan dari hadis-hadis dan kisah peninggalan, sebenarnya peperangan diperintahkan buat pertama kalinya ialah selepas hijrah. Kenapa tak perang dulu? Padahal boleh nak angkat senjata. Waktu bila? Waktu ada Hamzah. Waktu bila? Waktu Umar isytihar dia masuk Islam. Sebab tu bila Umar isytihar dia masuk Islam, dia pergi jumpa, yang pertama dia jumpa siapa? Abu Jahal. Tu Umar. Tak bisa lah bagi ikut waktu tu lah. Dia dari orang di sana tempat Islam. Assalamualaikum. Lepas mengucap kalimah syahadat depan Nabi SAW, disaksikan oleh Hamzah dan beberapa orang sahabat, tu dia betul. Wahai Umar, apa dia nak tuk pintu rumah? Wahai Abu Hakam, aku nak bagi tahumu, aku telah memeluk Islam. Aku telah memeluk agama seperti mana agama Muhammad. Dia bagi tahu ketua penjahat yang selama ni hidup menentang, yang selama ni hidup cucuk dia suruh menentang Islam. Dia bagi tahu. Tak ada apa. Tak apa lah dia kata. Kalau setakat ketuk pintu rumah aku berdegan-degan, nak bagi tahu bahawa mu masuk Islam, tak payahlah Umar balik dah. Itu dia kata. Tak buat apa-apa kau. Sedangkan Abu Bakar sendiri kena sepak dan sebagainya, Nabi di balik batu dan sebagainya. Hamzah orang tak berani sentuh. Hamzah masuk Islam kenapa? Orang kacau Nabi Muhammad SAW. Orang kacau Nabi Muhammad. Atau kalau mu kacau Muhammad, ketahuilah bahawasanya aku telah memeluk agama Muhammad, kata Hamzah. Ada riwayat kata dia malu pada Abu Jahal, dia tampar Abu Jahal. Ada riwayat lagi kata sebabnya Abu Lahab. Abu Lahab letak usuk di tekuk Nabi ketika Nabi dan dia malu, dia tampar. Itu banyak riwayat, tak apalah siapa-siapa, cuma nak cerita gitu. Dan waktu tu bukan nak kata Islam kuat, tapi kita kata nampak kuat. Bila Hamzah, Umar masuk, nampak kuat. Orang Quraisy tak berani dah waktu tu nak serang, nak seksa dan sebagainya. Tak berani dah. Masa tu terkejut. Kalau nak ajak perang boleh lah, soal nak kalah cerita lain, cuma nak ajak perang boleh. Tapi kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak memerintahkan umat Islam waktu itu untuk melawan. Bukan perang, melawan. Tapi yang Qurra Badar ni berlaku kerana arahan Allah Ta'ala supaya berperang. Maknanya Nabi SAW dan para sahabat dulu bukan sahaja-sahaja angkat perang, tapi kerana Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak kata apa, tak begitu. Orang rampah barang kita rampah. Selagi mana tak ada arahan daripada Allah Ta'ala, selagi mana Nabi SAW tidak membenarkan, tak ada. Itu nak jawab pada orang kafir yang kata Islam itu sebar dengan mata pedang. Langkah selanjutnya ke arah pelaksanaan perintah itu ialah pada bulan Safar, tanggal 12 hari bulan dikira dari hari hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di masa itu Rasulullah SAW telah keluar dengan niat untuk berperang, yang kemudian peperangan itu dikenali dengan nama peperangan Waddan. Kita sebut tadi sebelum umrah. Sasarannya ialah Quraisy dan Bani Hamzah, tetapi baginda tidak meneruskan perang itu, malah hanya sekadar dari pihak Bani Hamzah, dan setelah itu baginda berpulang tanpa sebarang perang, tak pulang, tapi dinamakan perang juga. Kemudian peperangan Badar Al-Kubra, Badar yang agung. Terjadinya peperangan ini setelah baginda SAW mendapat tahu tentang ketibaan kafilah perniagaan Quraisy, kafilah negeri Quraisy. Kumpulan mereka yang pergi orang Quraisy ni berniaga di Syam. Balik-balik tengah jalan ni, di bawah gelaan Abu Sufyan bin Harb yang melalui pesinan kota Madinah, baginda menyeru sekalian kaum muslimin mengorak langkah
menyerang dengan tujuan merampas apa yang dibawa. Kenapa? Kerana geng-geng Abu Sufyan ni, kabilah peniaga daripada Quraisy ni, mereka telah mengambil harta umat Islam. Itu sebagai ganti kepada sebahagian dari harta yang mereka tinggalkan di kota Makkah dulu. Sehingga seruan itu disambut dari kalangan mereka yang patuh dan bersemangat. Bila Nabi SAW mengarahkan sahabat-sahabat ni pergi berhijrah dulu, setahun sebelum tu, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, jangan bawa apa-apa, kecuali keperluan sahaja, sikit sebanyak. Ada yang pergi selai sepinggan, tak bawa piuk-piuk, beli rata panjang, beli tak tempat lantai, tak bawa. TV plasma berapa berbelah inci itu tak bawa. Tak. Mak bela anak kucing, apa dia, parsi dan sebagainya, tinggal dah. Kau tu ternak semua tinggal. Kambing, lembu, kerbau, semua tinggal. Tak bawa. Datang masa di Lamborghini apa semua tu, kancing kau Asia dan sebagainya, mak baru semua tinggal. Kenapa? Nabi kata jangan bawa apa? Islah setengah. Tak mudah perjalanan. Tak mudah. Bawa 4-5 helai je dapat. Tinggal harta mereka. Dan kita kena ingat orang Mekah ni, ramai di kalangan mereka adalah ahli perniagaan. Betul, yang ikut Nabi mungkinlah di kalangan mereka yang miskin dan hamba. Tapi tidak kurang juga mereka ni yang banyak harta. Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya, ramai yang berharta. Nabi SAW sendiri pun ada jugalah peninggalannya. Nah, jadi bila tinggal, siapa yang ambil harta mereka? Puak-puak kafir, puak-puak Abu Sufyan ini yang mengambil harta mereka. Jadi Nabi ni sekat mereka tengah jalan untuk mengambil balik sebagian dari harta yang mereka tinggalkan di kota Makkah dahulu. Ada yang bersemangat, ada juga yang rasa berat, tidak ingat dengan seruan tadi kerana mereka tidak menduga dengan peperangan ini. Sebelum ni nak menyerang tak jadi perang, nak serang tak jadi perang. Pak ni pun begitu juga. Boleh ke tak kita perang? Boleh menang ke tak kita perang? Silap-silap kita mati.